Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Seperti yang dijanjikan, cikgu akan sambung teknik membina ayat gramatis dengan betul. Untuk teknik yang kedua, minggu lepas cikgu dah bagi teknik yang pertama berpandukan arahan. Okey, jadi minggu ni kita guna teknik yang kedua, juga berpandukan arahan. Okey, kalau awak baca arahan, tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana semasa festival itu berlangsung berdasarkan gambar. Okey, jadi untuk teknik yang kedua, berpandukan arahan. Kalau minggu lepas kita guna cara-cara, sekarang tak ada cara-cara. Macam mana nak cari kata kunci dulu. Okey, yang ni awak bulatkan suasana. Kemudian topik kita pada ni adalah festival. Festival apa? Rujuk pada tajuk kesenian dan kebudayaan. Okey, seperti biasa, sebelum bina ayat, lukis apa? Ulat montel. Ada 5 ketul. Kepala, ulat montel. Apa yang ada dalam ni cikgu tak nak isi, biar awak ingat semula apa yang cikgu ajar minggu lepas. Okey, untuk teknik suasana. Suasana, kita perlu bina ayat gramatis 5 ayat gramatis. Jika awak jumpa arahan suasana, okey, letak dalam kepala. Awak kena ingat ni, bila jumpa arahan suasana, ayat yang pertama, awak kena bina ayat tanpa menggunakan skop. Maksud cikgu, ayat suasana, ayat pertama adalah gambaran keseluruhan gambar ini. Sama macam awak buat kesimpulan dalam membina, dalam membina ulasan dan membina karangan. Faham tak? Jadi kalau arahan suasana, ayat pertama ni awak buat gambaran keseluruhan. Awak kena cerita keseluruhan. Apa maksud gambar ni? Tengok balik tajuk. Okey, di sini awak kena banyak membacalah. Kalau kesenian dan kebudayaan, festival ni apa? Tak tahu, tanya mak ataupun ayah kat tepi tu. Jeleng-jeleng ayah, jeleng-jeleng mak. Festival tu apa? Tanya tak? Tanya dia. Okey, kesenian dan kebudayaan berkait dengan apa? Biasa kalau awak banyak membaca festival kesenian dan kebudayaan ni mesti berkait dengan aktiviti ataupun acara. Kebiasaannya kalau kita tengok di negara kita, kesenian dan kebudayaan biasanya dianjurkan oleh pihak kerajaan. Dalam acara apa? Sebelum Covid dulu kita ada satu acara, iaitu acara Tahun Melawat Malaysia. Jadi kita akan memperkenalkan kebudayaan negara kita. Jadi maksudnya ayat pertama kena kaitkan dengan Tahun Melawat Malaysia. Tak? Cikgu bagilah satu contoh. Ataupun cikgu bagi contoh dululah untuk gambar ni. Awak dah jam 4 kan? Awak tak pernah buat lagi sebelum ni. Dulu dah jam 3 cuma bina ayat asas. Okey, untuk cikgu bagi festival. Ambil tajuk je senang. Tak? Festival. Kesenian dan kebudayaan. Ambil tajuk senang. Festival kesenian dan kebudayaan. Satu daripada agenda Tahun Melawat Malaysia. Nak? Okey, jadi tulis balik. Festival kesenian dan kebudayaan
satu daripada agenda rasmi tahun melawat Malaysia. Huruf besar ni, tajuk kan. Okey, cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Maksudnya ayat awak ada. Jadi ayat gramatis. Imbuhan ada, titik ada, huruf besar ada. Itu dah ayat gramatis. Macam mana nak tahu ayat gramatis? Cek balik nota yang cikgu bagi minggu lepas, iaitu berpandukan sepit. Okey, itu ayat pertama. Jadi untuk ayat yang kedua, ketiga dan keempat, awak bulatkan aktiviti. Bulatkan aktiviti yang ada pada gambar. Contoh bulatkan conteng gambar awak. Okey, buat 2. Conteng lagi. Buat 3. Conteng lagi, cari aktiviti 4. Conteng. Tak ada masalah. Kalau buku awak cikgu bagi gambar, awak conteng, lagi cikgu suka. Maksudnya awak tahu cara nak membina ayat dengan betul. Okey, untuk ayat kedua, ketiga dan keempat, tak perlu dah buat gambaran keseluruhan. Jadi kita guna scope. Jadi contoh ayat kedua, guna scope. S, siapa? Jadi ini festival, awak tak kenal. Awak tak boleh letak nama. Okey, ini contohnya Ali, Abu, Amin. Tak boleh. Kalau gambar ni adalah gambar di kawasan sekolah, awak boleh letak nama. Sebab dalam membina ayat, awak kena berangan. Tak, andaikan awak berada di situ. Jadi sekarang awak berada di sini, di festival kesenian. Tapi awak tak kenal semua orang ni. Jadi tak boleh letak nama. Tak boleh letak nama untuk S. Guna kata ganti nama di diri. Yang kedua, untuk aktiviti ataupun untuk membina ayat yang kedua, kita tengok awak bulat tadi. Nombor 2 tadi, ini siapa? Ini siapa ni? Orang ni. S ni siapa ni? Siapa? Soal diri awak. Soal. Cikgu dah bagi tahu minggu lepas. Hafal 6 kata tanya. Faham tak? Soal diri awak. Ini siapa? Pegang kamera, ada mic. Tak, biasa awak tengok kalau TV3 pukul 8. Apa? Ini adalah kru pemberita. Sebab tu saya kata kena banyak membaca. Bukan main game je. Pagi sampai malam main game. Okey, yang ketiga. Untuk yang ketiga, cari dulu siapa? Awak dah kenal ni? Tak. Tengok ni. Pakai purdah. Anak dia. Tengok lelaki ni. Agak-agak orang Melayu ke? Bukan kan? Nampak gayanya macam orang Arab. Jadi orang Arab, kita tak kenal. Jadi awak andaikan ini adalah pelancong wanita. Pelancong wanita. S dia. Yang ni pun sama. Ada 2 orang kan? Yang ni seorang, yang ni seorang. Jadi letaklah 2 pelancong lelaki. Yang ni yang ni lelaki ke perempuan? Ada handbag tu. Handbag ke ni? Tapi ada janggut. Jangan awak buat pelancong perempuan pula. Jadi ini seorang pelancong lelaki. Okey, dah ada dah S. Pembayaran dah ada. K, hak penting ni. K apa? Kata kerja. Tengok balik nombor 2 tadi. Kata kerja dia apa? Merakam. Yang ni congkak. Dia buat apa ni? Cari sendiri. Apa? Kemudian lelaki 2 orang ni, dia buat apa?
Wow tak? Dia ambil, dia tengok. Ambil selagi dia tengok. Itu kita panggil apa kata kerja? Membelek-belek. Jangan awak gelak pula. Membelek-belek sudah didaftarkan dalam DBP. Dulu dia apa orang kata, dialek negeri, tapi dah didaftarkan boleh guna pakai. Sekarang yang kelima, dia buat apa? Kata kerja dia. Kata kerja. Cari sendiri. Tak tahu tanya mak. Jadi dah boleh bina ayat. Kedua, ketiga, keempat dan kelima dah boleh bina ayat dengan lengkap. Tak bermain congkak tadi. Bermain congkak dengan siapa? Ni siapa ni? Ini mestilah orang Malaysia ni. Tak, nampak macam orang Melayu je. Okey. Bermain congkak tak? Dengan bantuan siapa? Pegawai yang bertugas ke? Kalau yang ni kru pemberita merakam apa? Merakam apa? Lintas langsung ke? Terpulang pada awak. Sama ada nak buat lintas langsung, festival tak? Dari tapak festival. Yang ni membelek-belek wow tak? Wow apa? Yang dipamerkan yang ni apa? Baju batik. Dia buat apa tu? Jadi cuba bina ayat lengkap dengan bantuan kakak-kakak awak. Cuba ambil masa awak nak aku gambar dulu. Tengok gambar betul-betul. Cuba buat sendiri. Kalau boleh bina 5 ayat gramatis, alhamdulillah. Kira awak dah berjaya pada hari ini memindahkan maklumat daripada grafik kepada prosa. Okey, untuk minggu depan cikgu akan bagi tips yang ketiga. Dalam bina ayat dia ada 3 je cara berpandukan arahan. Jadi ini yang kedua. Minggu depan insya-Allah cikgu akan bagi yang ketiga sebelum kita pergi kepada penulisan yang lain. Sekian, terima kasih.